Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, yang mana kita dapat berhimpun untuk baca majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita rasa malam ni macam malam raya, dengan majlis Maulid yang meriah, alhamdulillah. Dengan budak-budak pun boleh tahan juga, tak nak kalah maulidnya. Apa pun budak-budak kena kawal juga, jangan kasih bising-bising sangat. Selalu kita ulang balik, khususnya dalam majlis-majlis yang majlis maulid dan majlis-majlis yang kita duduki dalam keadaan wabak dan ujian ini. Selalu kita sebutkan, perlu kita syukuri nikmat dapat hadir majlis maulid ini. Berapa ramai di kalangan kita yang baru kenal dengan majlis maulid? Boleh kata barulah. Baru ni maknanya apa? Kalau dia dah ada kehidupan sebelum dia kenal majlis maulid, itu kira barulah. Yang ada orang daripada lahir lagi dia dah kenal majlis maulid. Macam Habib kita, dia memang kenal daripada kecil lah, sebab kita maulidkan moyang dia Rasulullah kan. Jadi dia memang tahu majlis maulid daripada kecil lah. Macam Ustaz Syahir pula, dia memang daripada kecil ulama. Jadi memang dia kenal majlis maulid tu, tunggu dia nak tulis maulid dia aja. Jadi macam kita ni yang latar belakang kita macam-macam cerita, macam-macam hal. Boleh kata kita dah ada majlis, kita dah ada kehidupan dan banyak sejarah kehidupan kita yang kita dah lalui, baru kita kenal dengan majlis maulid. Betul tak? Rasanya betul lah. Sebab kita pun, saya dekat Yayasan Restu ni dah banyak tahun jugalah, sudah kenal dah kawan-kawan semua. Kita dah banyak episod hidup kita, banyak pengalaman hidup kita sebelum kita kenal majlis maulid. Tapi ana majlis maulid dah 10 tahun. Sebelum tu 20 tahun tak kenal maulid lagi. Kan? Ana majlis maulid dah 15 tahun. Sebelum tu 25 tahun belum kenal majlis maulid. Jadi dah ada kehidupan pengalaman sebelum kenal majlis maulid. Yang sebelum kita kenal majlis maulid, sebelum kita kenal alim ulama kita, sebelum kita kenal para habaib kita, kehidupan kita macam mana? Agak-agak dengan kehidupan kita yang dulu, kalau kita fikir-fikir balik, Khamis malam Jumaat kita buat apa? Khamis malam Jumaat kita buat apa? Dah baik dah kalau kita join tahlil dekat surau tu. Yang ada duduk dekat rumah, duduk bual-bual, duduk tengok TV dan sebagainya. Jadi kita yang dah ada pengalaman sebelum majlis maulid, kita yang dah ada lalui hidup sebelum kenal majlis maulid, cuba kita renung balik. Lepas kita kenal habaib kita, lepas kita kenal majlis-majlis begini, lepas kita kenal majlis maulid, berubah tak gaya hidup kita? Berubah, sangat berubah. Lepas kita kenal para habaib gini, berubah tak mata kita memandang siapa yang paling kerap? Kawan-kawan majlis lagi kerap ataupun ahli fasik lagi kerap? Rasa kawan-kawan majlis. Berubah tak tempat yang kita usaha nak hadir? Kadang kuliah duha, kadang kuliah subuh, kadang kuliah malam. Kadang bila guru-guru kita datang dari jauh, contoh Syekh Abu Zaki datang daripada Batu Pahat, kita tengok kawan-kawan ramai kuliah subuhnya dekat KL sana, tapi ramai yang daripada Shah Alam, daripada Sungai Buloh semua, daripada Puncak Alam datang. Berubah tak aktiviti kita? Yang dulu kalau kita sanggup habiskan masa, habiskan duit untuk apa? Bercuti jauh-jauh dengan keluarga, itu ajalah. Sekarang ni kalau ada cuti sikit, jom kita pergi Batu Pahat, ziarah Syekh Abu Zaki, ziarah kubur. Allah, berubah tak enjoy kita? Kan berubah. Semua ada unsur kerohanian. Jom kita pergi tarim, ziarah habaib. Jom kita pergi umrah. Jom kita pergi ziarah Rasulullah. Berubah tak kalau dulu sebelum kita kenal majlis maulid, sebelum kita kenal habaib? Berubah tak kalau dulu kita pernah ziarah Rasulullah dan sekarang kita ziarah Rasulullah? Berubah tak? Yang tu memang berubah. Yang ada kalau dah pernah ziarah Rasulullah sebelum kenal majlis-majlis, sebelum kenal habaib, dan sekarang ziarah Rasulullah, berbeza tak?
Berbeza. Keasyikannya, kerinduannya, kenalnya, pernah tatap cucu cicit dia. Allah, berubah. Jadi yang kita banyak rasa perubahan-perubahan begini, Imam Haddad sebut dalam Adab Sulukil Murid, awal mula orang yang nak jalan menuju Allah Ta'ala, dia diberikan dorongan. Diberikan dorongan. Dorongan yang dia ada, contoh dia tengah duduk-duduk, kan ada orang, dia artis, dia buat maksiat apa semua. Tiba-tiba dia tengok TV, dia tengok dekat TV tu ada cerita pasal orang-orang soleh ke apa ke, ataupun dia tengah duduk-duduk nampak budak-budak tahfiz. Terus hati dia terdorong nak buat taat. Budak-budak ni kecil lagi dah buat taat, aku macam mana? Kan terdorong nak buat taat. Itu dorongan, kena jaga. Kalau tak dijaga dorongan tersebut, akan hilang dorongan tu. Ini Imam Haddad sebut dalam Adab Sulukil Murid. Dorongan tu yang asalnya dia nampak, budak ni kecil-kecil dah taat, aku dah tua-tua buat maksiat, macam mana aku nak ubah. Belum tentu ubah tau. Boleh jadi esok pagi konsert tu call dia balik, dia terlupa dia punya dorongan malam semalam. Boleh tak? Boleh. Berapa ramai ahli Fir'aun aja dapat dorongan nak berubah lah. Tapi dia turut tak dorongannya? Dia tak turut. Dorongannya pun hanyut begitu sahaja. Jadi dorongan yang kita ada kena jaga. Kena apa orang panggil? Kena polish. Kena semarakkan lagi. Kena bakarkan lagi dorongan tersebut supaya didorong terus sampai ke husnul khatimah. Jadi yang kita masuk dalam majlis begini, jangan kita lupa tentang kehidupan kita sebelum kenal tempat-tempat begini. Jangan kita lupa tentang kemanisan dan kelazatan yang kita rasai. Yang palsu punya kelazatan dulu kita agung-agungkan, sekarang kita dapat lazat yang hakiki yang bawa kepada syurga. Jadi kalau kita dah kenal majlis begini, kena syukur, kena pegang betul-betul. Ini adalah antara perkara yang mendorong kita. Tak jaga dorongan ini, nanti Allah akan tarik balik. Na'udzubillah min zalik. Sekali-sekala kita pandang wajah habaib kita ni, kita cuba cakap dengan diri kita. Tengok wajah habaib kita, cuba kita cakap, ya Allah, nikmatnya aku pandang wajah cucu Rasulullah ni. Sukanya aku hadir dalam majlis maulid Rasulullah. Hadir dengan alim-alim ulama kita, hadir dengan kawan-kawan, semuanya bergembira dengan Rasulullah. Semuanya hatinya berkomunikasi dengan Rasulullah. Cuba kita bayang, ya Allah, kalau semua ni tak ada macam mana? Kan takut, kan sedih. Jadi kena jaga sebab tak mustahil untuk Allah tarik nikmat ini. Tak mustahil. Kena jaga. Jaganya macam mana? 2. Pertama, don't take things for granted. Kita dah hadir dalam majlis ini, boleh ditarik nikmat tersebut. Jadi selagi mana diberikan peluang untuk kita hadir. Diberikan peluang. Dulu waktu kita sebelum PKP, kan bila datang PKP, berapa ramai yang menyesal tak hadir majlis, betul tak? Berapa ramai yang menyesal tak habis telaah kitab? Berapa ramai yang jadi rindu nak jumpa dengan alim ulama para habaib kita? Kan? Tapi bila dah buka, semuanya pergi ke? Ada yang lupa. Jangan, kita jaga dorongan ini, kita jaga. Jangan sampai Allah tarik balik. Kalau kita tak jaga, Allah tarik balik, susah tau. Susah. Yang paling kita takut apa dia? Yang 2. Tadi kita cakap macam mana nak jaga nikmat ini, 2. 1, selagi ada peluang kita kena hadir. Yang paling aibnya, kalau orang yang tak kenal majlis ni dia tak hadir, tak aib. Yang paling aib kalau orang yang dah kenal majlis ini, yang dah tahu majlis ini, selalu datang majlis-majlis begini, selalu jumpa wajah-wajah yang begini, tapi dia berhenti hadir. Itu paling aib sekali. Paling aib. Paling kurang, orang yang tak pernah hadir majlis ini, kalau ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, wahai fulan, kenapa engkau tak hadir majlis agungkan aku? Kenapa engkau tak hadir majlis yang cicit aku hadir? Orang tu boleh cakap apa? Aku ahli maksiat ya Rasulullah, aku malu, aku tengok dalam majlis semua orang baik-baik, aku takut nak hadir, sebab tu aku tak pernah hadir. Dia boleh cakap gitu tak? Boleh. Tapi kalau orang yang dah pernah hadir, kemudian dia tak hadir, apa nak cakap dengan Rasulullah? Apa nak cakap dengan Rasulullah? Rasulullah tanya, engkau dah pernah hadir majlis aku, engkau dah pernah rasa kelazatan. Tak semua orang dapat tahu lazat dengan aku dalam majlis aku. Engkau dah dapat, dah rasai, dah manis, dah lazat. Kemudian engkau tinggalkan untuk benda yang palsu. Nak jawab apa dengan Rasulullah? Boleh cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku malu semua orang baik-baik. Tak boleh. Engkau dah hadir dah pun. Dah kenal dah pun. Dah berkawan dah pun. Dah boleh baca dah pun maulid. Sebab tu kita hadir dalam majlis maulid ni, khususnya akhir zaman, bukan perkara yang kita rasa macam malam ni tak ada apa-apa nak buat lah, hadirlah. Malam ni rasa macam nak dendangkan suara lah biar sedap qasidah. Bukan main-main kita hadir majlis maulid. We are answerable to Allah dan Rasulullah SAW. Better be prepared for
the question in the hereafter. Patutnya kita siapkan jawapan-jawapan hadir dalam majlis begini, biar jiwa kita terima semua bacaan-bacaan selawat puji-puji pada Rasulullah, biar jiwa kita terima segala perasaan gembira kawan-kawan kita dengan Rasulullah, supaya nanti kiamat nanti bila Rasulullah tanya kita, tersenyum Rasulullah dengan jawapan kita yang betul. Jangan sampai Rasulullah tanya tak boleh nak jawab. Suatu majlis begini jangan tinggal. Dah datang kemudian tak hadir, datang kemudian tak hadir. Yang ada Habib-Habib ni dia tak nak tegur tau. Guru-gurunya dia ada tak nak tegur. Ana hadir majlis kat sini, guru ana tempat lain. Guru ana dekat Tarim, Habib Omar. Tuhan kau Allah Ta'ala. Kau answerable tu Allah Ta'ala. Guru engkau dekat mana sekalipun, kalau Allah buka pengetahuan bagi guru engkau, dia tahu dia jauh mana sekalipun, yang nama guru tu kalau dia guru mursyid, dia kasyaf, dia boleh tahu murid dia buat apa. Dan dia tegur tak? Dia tak tegur. Guru-guru ni tak tegur. Cuba kita tak datang majlis Habib kita. Dia tegur tak kita? Kenapa kau tak datang? Datanglah. Aku bosan tengok kamera sorang-sorang. Kau datanglah ramai-ramai sikit, ajak kawan-kawan kau. Kampung kau ajaklah semua. Dia pernah cakap tak dengan kita? Dia tak pernah cakap. Habis dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan Allah Ta'ala. Dia report tu Allah Ta'ala. Dan dia report dia baik. Dia tak marahkan kita tau. Guru-guru ni tak marahkan kita. Kalau dia marah kita, serta-merta Allah laknat. Sebab tu Allah kata, barang siapa yang memusuhi wali-wali aku isytihar perang pada dia. Kenapa? Sebab wali-wali dia tak pernah tuntut hak dia. Jadi Allah perhatikan aja, siapa yang menceroboh hak wali-wali aku, Allah yang isytihar perang. Sebab apa? Wali takkan isytihar perang. Guru-guru ni dia takkan marah, dia takkan komplain dekat Allah Ta'ala. Dia hanya, ya Allah, aku tertanya mana fulan bin fulan, dulu ngaji kitab dengan aku. Itu kawan aku, ya Allah, engkau sayang dia, ya Allah, engkau jagakan dia, ya Allah, ya. Kita dekat sana buat maksiat. Kita rupanya tak hadir majlis, berfoya-foya. Kita rupanya tak hadir majlis, sehat badan tak hadir majlis. Dianya sakit badan hadir majlis. Rasulullah sakit badan hadir majlis tau. Dia yang mengajar, dia hadir. Kita yang belajar tak hadir. Jangan. Kau nak balik pada zaman yang kau tak kenal kemanisan seperti manis ini. Manis ni makin lama makin upgrade tau. Kalau istiqamah, tak percaya cuba ingatlah last 2 weeks punya maulid, lazat macam ni tak? Kan lain. Last year maulid yang kita attend, sedap macam ni tak? Lain. Lazatnya bertambah. Bagi yang istiqamah, bagi yang konsisten. Tapi kalau datang tak datang. Datangnya sekali-sekala, seminggu sekali aja. Untuk apa? Untuk tutupkan maksiat yang dia dah buat. Datangnya sekali-sekala aja. Untuk apa? Untuk tutup temahak dunia yang dia dah rebut. Datang sekali, ana hadir maulid, ana tatap wajah habaib, ana salin. Maulid itu hari, ustaz ana suruh ana baca fasal lagi. Disuruh dihulurkan mikrofon biar aku baca maulid lagi. Punya kau tertipu dengan istidraj daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita hadir majlis maulid ni kena cek balik diri kita. Kita bukan saja-saja duduk goyang-goyang badan, tak ada tau. Tengok apa orang-orang tua kita, haji-haji kita, orang-orang tua kita, hajah-hajah kita. Konsisten hadir, konsisten kita. Walhal mereka dah hidup lagi lama, amalnya dah lagi banyak daripada kita. Kitanya macam mana keadaan? Kitanya macam mana? Tak boleh, daripada muda, daripada sihat badannya mesti kena konsisten. Tengok yang lebih banyak ibadatnya macam mana punya konsisten. Kita hadir dalam majlis maulid ni, cek balik. Ini Habib kita datang dari jauh tau. Hadir depan kita hanya nak syarah sikit aja, kemudian balik. Kosong-kosongan ke dia datang? Dia datang bawa banyak barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitanya boleh macam, aku yang bagi barakah kat majlis ni. Aku yang decide bila aku hadir majlis ni. Jangan gitu. Hadirnya pula sekali-sekala aja. Nak kamuflaj dia punya temahak dunia. Nak kamuflaj engkau punya berapa hari wirid tak buat. Berapa hari ratib kau tak baca. Berapa hari wirdul latif tak baca. Berapa hari kitab tak murajaah. Berapa hari kuliah tak dengar belajar kitab. Kemudian datang majlis maulid nak tutup dengan majlis maulidnya. Rasulullah bukan untuk tutup maksiat Rasulullah bukan untuk tutup maksiat. Rasulullah datang untuk bebaskan kita daripada maksiat. Ini kita buat maksiat, tutup dengan Rasulullah SAW. Aib. Tak boleh. Kita hadir dalam majlis maulid, kita nak dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam maulid dan luar maulid kita nak dekat dengan Rasulullah SAW. Yang kedua yang kita kena jaga-jaga adalah bila kita hadir majlis maulid, ana dah konsisten hadir majlis maulid. Kuliah guru anak tak satu pun anak tak hadir. Semua anak hadir. Yang online pun anak tengok. Baguslah. Alhamdulillah, syukur. Tetapi di sebalik itu kena ingat macam mana tingkah laku kita di luar majlis. Jangan kita buat maksiat. Kemudian masuk majlis maulid,
masuk mengaji kitab, dah sangka kita baik apa semua, nanti keluar ana dah letih lah lawan nafsu waktu mengaji kitab tadi. Ana dah mengaji kitab tau, ana dah ibadat. Bolehlah layan nafsu sikit. Tak tengok TV. Tak. Akhir zaman syaitan berbondong-bondong datang. Sebab tu akhir zaman ni bahaya. Sebab apa? Hayat dunia dah nak habis. Bila hayat dunia dah nak habis, syaitan nak rekrut ahli neraka tu dah kurang chance dia. Dah kurang 40 tahun Nabi Isa memerintah, 40 tahun Nabi Isa memerintah tu tak ada syaitan boleh ganggu tau. Minimal gangguan daripada syaitan. Sampai hampir setiap manusia yang ada tak ada penyakit hati. Kambing yang mengembala, yang jaga kambing tu serigala. Punya sejahtera, harmoni umat dunia sampai begitu sekali. Jadi 40 tahun tu nanti, before 40 tahun syaitan masanya sikit aja tinggal. Dan kita dah kemuncak akhir zaman, sampai before 40 tahun Nabi Isa memerintah, syaitan punya waktu dah sangat sedikit. Dia nak rekrut sebanyak yang mungkin. Sebab tu kena jaga, jangan kita apa nak buat turut, hadir kitab kan, nanti dekat luar aku nak makan sedap-sedap, aku nak berfoya-foya, aku nak bercuti, aku nak tengok itu, aku nak tengok ini, aku nak dengar itu, dengar ini, aku nak balik-balik buat aktiviti yang lama. Tak boleh. Kita jangan ada split personality. Dalam majlis kita satu personality, luar majlis kita another personality. Tak boleh. Apa? Talam dua muka. Talam dua muka. Biar talam satu muka boleh. Kalau boleh jangan talam lah. Biar yang cantik-cantik sikit. Talam dua muka tak boleh. Personality kita satu sahaja. Dalam majlis kita lain macam sikit. Nanti luar majlis kita lain pula. Dalam majlis kita ada group of friends kita. Luar majlis engkau ada group of friends engkau rupanya, ya. Dalam majlis ada group of friends baik semua. Ana ente lagi. Ente apa khabar? Ente bikhair? Amboi cakap Arab. Walaupun bunyinya Jawa sangat. Ente bikhair kan, orang Jawa punya style kan. Tapi outside of the majlis terus masuk another group of friends, pakaiannya berubah, aktivitinya berubah, ketawanya terbahak-bahak, cakapnya lain. Allah, tak boleh. Kita nak menghadap Allah Ta'ala dengan satu sahaja wajah kita. Ni pesanan untuk diri kita dan semua yang nak mendengar. Kita nak menghadap Allah Ta'ala dengan satu muka sahaja, bukan talam dua muka. Wallahu a'lam. Minta maaf, saya asalnya nak minta Ustaz Syahir yang cakap. Kita terlajak laris pula cakap. Minta maaf banyaklah, mohon maaf banyak-banyak. La'afu minkum habib tawalna alaik habib la'afu minkum. Minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, terima taubat kita, jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah kurniakan kita taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha kita tak buat lagi maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Kita taubat dengan sebetul-betul taubat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang hadirkan dalam hati kita nak betul-betul jadi baik kerana Allah Ta'ala. Tak nak kita ada dua muka, tak nak ada dua personality, tak nak ada apa lagi kalau 20 personality. Tak nak, kita nak satu sahaja. Yang jujur, yang ikhlas, hanya nak syurga pada Allah Ta'ala. Tak nak pangkat, tak nak apa, tak nak kemuliaan, tak nak minta yang tinggi-tinggi. Who are we to ask for the big things? Siapa kita nak minta perkara yang besar-besar? Dengan maksiat kita, dengan nanah kita, dengan noda kita. Hanya kita minta apa? Asal engkau tak marah, asal engkau tak murka, ya Allah. Hadirkan dalam hati kita ni, kita nak dengar kuliah daripada Habib kita. Minggu-minggu kita dengar kuliah daripada Habib kita. Jangan rugi, sangat-sangat rugi kalau kita hadir satu majlis saja tak dapat bawa balik daripada Habib kita ni satu benda yang baik. Bukan satu ilmu, ilmu lain. Terserah. Bagi yang tekun dapat ilmu. Tapi tak dapat satu input kerohanian yang baik, sangat rugi. Apalagi kalau hadir banyak majlis dengan guru-guru kita tapi tak dapat apa-apa. Ni kita hadir ni macam meeting tau. Orang yang meeting dengan Menteri Kewangan keluar daripada meeting dapat macam-macam projek. Orang yang meeting dengan Presiden keluar from the meeting dapat macam-macam projek. Kita meeting dengan President of the President, cicitnya Rasulullah SAW. Meeting dengan para alim ulama kita, Ustaz Syahir kita, Ustaz Faris kita. Semua yang syarah kitab-kitab para alim ulama salaf-salaf kita. Mustahil meeting macam ni 3 juta punya keuntungan pun sikit lah. 3 juta punya keuntungan pun sedikit. Duduk kita dalam majlis ni dalam keadaan kita sedar inilah tempat yang terbaik aku boleh hadir. Inilah paling untung punya meeting untuk aku, dunia dan akhirat. Kemudian baru kita hadir. Baru penghayatannya berbeza. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.